Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pernah diet sampai buat OMAD ni? OMAD ni maksudnya one meal a day. Sebab malam ni kita nak fokus kepada one meal a day. Satu hari cuma makan sekali saja. Lebih terror pada puasa. Puasa pun makan kadang-kadang 2-3 kali juga kan bila kita dah buka puasa, betul? Tapi ni tak. You memang orang kata apa, taksub betul dengan OMAD ni. Sebab kita tidak mengatakan sama ada OMAD ni terbaik ataupun yang tak terbaik. Itu soal yang you boleh jawab sendiri selepas saya menceritakan tentang sains di belakang OMAD ni. Okay? Alright, kalau begitu suara dah okey, Alhamdulillah. Siapa yang pernah buat OMAD tu, saya nak tengok kat sini supaya you tidak mendengarnya macam dengar daripada dunia lain. Benda tu sekarang merupakan trend. Ataupun dulu orang kata keto diet, paleo diet, pernah dengar kan, vegan semua tu. Saya malam ni akan menceritakan tentang OMAD. Okay, one meal a day. Alright, soalan saya ialah semua ni adalah ada kaitan dengan intermittent fasting. Jadi orang zaman-zaman sekarang bila cakap pasal nutrition ni macam stylo Milo lah. Kalau kata I buat intermittent fasting, IF, hello, saya nak beritahu kat you, orang dulu, orang tua-tua dulu dah buat intermittent fasting, dah berkurun-kurun lamanya, cuma mereka je tak panggil intermittent fasting. Faham? Mereka yang makan tak banyak tu, dan kadang-kadang hari Isnin dan Khamis puasa, lepas tu puasa putih lagi. Kadang-kadang mereka ikut. Ada yang puasa sampai dekat 3-4 minggu pun ada kan. Lepas setiap bulan-bulan orang tua-tua dulu tu dia ikut sampai nak kering, badan dia jadi kuih kering. Betul? Baik. So intermittent fasting zaman moden ni diperkenalkan sebab manusia ataupun ramai rakyat dunia kita ni dah mula obes. Anda kena tahu di setengah-setengah tempat sampaikan 40% daripada rakyat mereka dah obes ataupun overweight tu biasalah. Saya ulang, overweight tu biasa, lebih daripada 40%. Yang obes ni, ini adalah angka daripada negara seperti Amerika Syarikat dan sebahagian daripada negara Eropah. Dan China pun yang dulu orang semua slim-lim yang naik basikal, sekarang dah mula you kalau pergi ke bandar-bandar besar di China pun dah nampak ramai orang Japan yang saya baru buat cerita yang paling kurus di dunia pun, anak-anak muda mereka yang sudah pun tidak mendengar cakap orang tua-tua mereka pun dah mula obes. Baik, kalau begitu weight ni orang selalu pertikaikan sebab mereka bila dah over, bila tersedar diri, mereka tahu weight Tuhan jadikan berat badan ni adalah untuk sebagai reserve untuk diperlukan, boleh dipakai. Tapi bila kita perlukan, sebenarnya kita tak sempat perlukan pemakaian, penggunaan weight lebihan, reserve makanan dan tenaga ni kita tambah lagi. So we are always reserve tu lebih daripada yang sepatutnya. Dan bila reserve lebih, masalah kenapa orang gila sangat nak turunkan berat badan ialah sebab mereka nak kurangkan masalah insulin resistant. Semua orang dah tahu. Sebab apa? High fructose corn syrup yang banyak dalam makanan seharian kita daripada supermarket, daripada banyak bahan-bahan makanan di kedai-kedai semua tu 80-90% semua kalau ada gula, tak ada gula, mereka suka masuk high fructose corn syrup. Yang ni adalah musuh utama. Lepas tu kita suka makan makanan yang tinggi glycemic index. Faham apa dia glycemic index? Yang meningkatkan spike, mecutkan atau menaikkan darah kita tu dengan insulin dan dengan glukos yang tinggi. So banyaklah makanan glycemic index yang tinggi, yang proses tu confirm GI amat tinggi. Abundance, zaman sekarang walaupun negara tu agak tak berapa kaya pun, makanan tetap abundance. Abundance tu maksudnya bercambah, berlambak. Sekurang-kurangnya kalau tak makanan kayangan pun, makanan orang kampung pun banyak, tak ada masalah, boleh makan. Dan kita sekarang makan
average-nya bukan 4 kali atau 3 kali, tetapi dah 6 kali. Ada orang kata kalau jenis yang letak makanan di tepi meja di office umpamanya, ataupun anda kat dapur, anda buat kopi, lepas tu anda ada biskut, anda ada kopi atau ada kuih sedikit. So what you do is makan yang square tu maksudnya yang dah kita confirmkan tengah hari, malam dan pagi tu 3 kali tu okey. Tetapi dia tambah in between. Kalau pukul 10 punya break, dia makan pukul 10 tu, baru tambah jadi 4. Pukul 4 petang, jadi 5. Malam kadang-kadang pergi nasi lemak lagi, ataupun roti canai, ataupun kadang-kadang roti nan lagi malam-malam. Dengan teh tarik semua tu dah berapa kali? 6 kali. Itu yang masih lagi square. Square maksudnya tidak ada yang tepi-tepi. Yang tepi-tepi ni yang saya kata letak kopi, lepas tu letak kuih atau kacang, ataupun biskut, ataupun chips. Perasan tak? Saya buat kerja 15-20 minit, saya minum. Maklumlah kita santai kan. So lepas tu buat lagi 15-20 minit, kita minum. Lepas tu kita mamah lagi makanan-makanan yang dipanggil snacks tu. So kalau campur tolak, ada tak kadang-kadang sampai 20 kali sehari? Itulah menyebabkan kita ramai yang berpenyakit sebenarnya. Jadi kita nak tengok pula keadaan sedentary. Jepun kan rajin bergerak, kan, dia mesti cari jalan, sekurang-kurangnya berjalan kaki, kalau tidak pun mendaki. Tapi kita suka duduk, lagi kerusi tu empuk lagi bagus, dan last sekali kita banyak stres. Jadi untuk menangani masalah ni, kita didedahkan kepada 16-8, 16 jam puasa, 8 jam kita makan. Lepas tu ada orang yang lebih gigih buat 22, that means 22 jam dia puasa, 2 jam je dia makan. So average orang buat 24 lah, 20 jam dia puasa, 4 jam dia makan dalam waktu jendela tu. Tapi zaman sekarang ni ada konsep yang dinamakan OMAD. Dia tak makan langsung, tapi cuma sekali je sehari dia pilih pukul berapa, semua dia lungguk kat situ, dia makan. Okey, tak apa. Ada setengah orang buat yang alternate day, selang sehari. Ada setengah yang buat 5 hari dia serius, cuma minum makanan-makanan yang sihat sahaja, tetapi 2 hari dia puasa pula. So 5-2. Ada orang yang buat sampai 7 hari puasa terus pun ada. Setahun dia orang buat katakan 3 kali. Ada juga jenis-jenis yang macam tu. Jadi tuan-tuan sekalian, terlalu banyak pilihan sampai you tak tahu yang mana you nak ikut. Baik, soalan pada malam ini ada 4. Jadi nombor 1, adakah dia efektif? Jadi kalau dia efektif atas tujuan you nak, you tujuan apa? Jadi kita kena asal-asal kena tahu tujuan. Ramai orang bertujuan, tak salah saya, 2 yang besar. Satu tujuan ialah mengurus ataupun slim down, mengurangkan berat badan, atau nombor 2 untuk menjaga dari segi lawan penyakit. Sama ada dia dah berpenyakit atau dia nak menghindari penyakit. Seringkali rakyat kita dia lebih kepada nak lawan penyakit. Maksudnya dah ada penyakit baru dengar cakap. Kalau sihat macam kita sekarang tengah bersembang ni, jangan-jangan tangan you dah ada makanan belah kanan tu, apa tu? Cuba tengok. Yang tangan belah kanan, atau you tengah tengah makan ni, tengah pepak apa-apa yang crispy tu, walaupun kacang, saya kata 1 genggam sehari. Tapi kalau you tengah tengok TV, tengah saya bagi lecture 20 minit ni, you mesti dah habis kurang-kurangnya 1 kelongsong. Itu yang bahayanya. Boleh faham? Nombor 2, sama ada dia selamat atau tidak. Tadi dia efektif atau tidak, apa tujuannya. Nombor 2, dia walaupun you dapat kuruskan badan, tapi dia selamat tak? Nombor 3, soalan malam ni ialah sama ada you boleh sustain tak? Maksudnya you boleh istiqomah, you boleh bertahan berapa lama? Ada kajian mengatakan kalau buat program-program yang agak terlalu ekstrim ni, dia mungkin paling lama 6 bulan. Masuk tahun kedua you dah bukan kata jadi stable balik, bahkan lebih teruk pada sebelum tu. Yang tu kita tak nak. Dan last sekali sama ada dia membawa penyakit atau tidak, memudaratkan atau tidak. Itu yang paling mustahil. So 4 soalan ni cuba kita kupaskan, dan lepas tu you buat keputusan. Kenapa? Sebab bila kita buat katakan antara OMAD dengan cara you makan dahulu, katakan you berminat malam ni, memang ada kebaikannya. OMAD ni kalau you bertujuan sekian-sekian saya nak bagi ni, memang you akan dapat keuntungan. Nombor 1, katakan you nak save duit. Mana tak save duit? Daripada 6 kali sekarang cuma tinggal sekali. Dahsyat tak? Okay, 600-700 ringgit minimum sebulan you boleh save.
Banyak tu. Lepas tu save time. Kan? Kalau nak orang perempuan nak kena tolong masak lagi, betul tak? Nak kena basuh pinggan lagi, nak kena hidang lagi pun mengambil waktu, tenaga dan sebagainya. Jadi kalau you cuma makan sehari sekali kat rumah semua, katakan satu family you buat omat, hui dahsyat tu. Dari segi save time, save money. Dan orang yang selalu lahap maksudnya makan bantai gila-gila dulu, dan sekarang dia kontrol sampai tinggal sehari sekali, walaupun dia slowly tapi dia mencapai kejayaan buat sehari sekali. Saya ulang, sehari sekali je makan. Dia punya digestion, pencernaan dia dah rehat cukup semua, jadi lebih efektif. Betul. Stomach dia, empedu dia kan, bile semua ni cantik, dan pergerakan dia punya bowel pun maksudnya buang air besar semua tu cantik. Tetapi anda jangan lupa ada lagi untungnya, sebab tu orang gila nak buat omat ni, dia punya kajian mengatakan immunity meningkat, you punya masalah buangan autophagy, pernah dengar tak buangan karat-karat tu, sebab kita banyak waktu kita puasa daripada sehari tu, kata orang boleh umur panjang, untung kan, sebab tu orang suka sangat ni. Jadi omat juga mengurangkan masalah kempunan. Ramai orang kata kalau aku cuma makan sehari sekali, dia lebih orang rasa terliur nanti tengok makanan. Tapi tak, orang yang dah berpengalaman, cuba tengok kat sini siapa yang pernah buat omat tu, dia akan kurang. Dia tak heran tengok nasi lemak depan mata ke, kalau bukan waktu dia makan, dia tak makan, dia tak rasa pun ada benda bergula ke, kuih ke, apa tu, pulut udang ke, pulut hitam ke, dia relax je, dan kulit you akan lebih cantik. Maklum saja kita kurang bermasalah dengan makanan-makanan pun kadang-kadang beracun dan sebagainya. Orang kata tenaga turun, tak, omat tenaga masih lagi bertahan. Mood you punya emosi you akan lebih terkawal. Jadi ada lagi sampai peringkat kognitif, pemikiran you, cara you berfikir lebih, orang kata apa, terbuka. Maksudnya you are not foggy, otak you tak jadi blur. Kan bagus. Dari segi inflamasi pun dia menurun. Sebab tu orang yang sakit kuat, saya selalu suruh dia puasa. Bukan takat omat saja, dia ajak untuk berpuasa. Puasa malam tu wajib lah kan, kita buat lepas pada isyak tu kan. Itu sebahagian daripada terapi D&D diet pun. Blood pressure akan improve, masalah jantung, masalah nyanyuk, kan bagus. Jadi banyak dia punya keuntungan. Orang diabetes lagi banyak dia punya impactnya. Jadi baguslah. Fatty liver, orang yang masalah, budak-budak muda sekarang dah buncit, boroi, tak pasal-pasal, baru umur 28. Apa cerita ni bang? Cuba fikir tengok, kalau umur 38 apa dia jadi? Lepas tu body kita akan pecah lemak lebih, sebab dah tak makan sampai dekat 18-20 jam. Macam mana kan? Orang yang belajar omat ni orang yang memang disiplin. Kalau orang tak disiplin, dia memang tak boleh buat. Bohong. Kalau dia jenis yang pakai langgar je, dia tak akan boleh buat omat ni. Jadi secara tak langsung dia mengekalkan sikap disiplin dia tu boleh bertahan, dan you punya otot tidak akan jadi lembik, dan metabolisme you akan lebih, orang kata apa, steady, dan last sekali ialah you punya dari segi masalah ni lah yang lebih penting, ialah masalah tidur, penyakit, semua akan lebih improve. So kalau you dengar cerita saya, mesti you nak buat omat kan. Cuma saya nak bagi tahu kat you sekarang, kalau you rasa-rasa nak dengar sebelah lagi pula apa yang negatifnya, baru you buat timbangan yang sesuai. Okey, dengar yang tu yang positif. Yang negatif sebenarnya tak banyak. Cuma walaupun tak banyak, tapi satu persatu pun you kena dengar elok. Apabila you satu hari ada 24 jam, katakan you tak makan langsung, air pun tak, sebab you puasa. Lepas tu bila buka je, you dibenarkan cuma makan sekali je. Omat kan 1 meal a day. That means semua yang you nak makan, semua yang you nak minum, cuma katakan you janji nak buat pukul 8 malam. Ini bukan buka puasa. Macam buka puasa, sebab you berpuasa. Katakan you nak buat pukul 6 petang pun tak apa, tak ada masalah. Tapi cuma pukul 6 petang tu saja, you kena ambil semua makanan you nak makan dalam 24 jam tu, masa letu juga. Soalan saya, adakah ini satu
satu yang logik, ataupun satu yang waras. Sebab bagi saya nak you fikirkan macam corong air, faham? Bila you tuang air secukupnya, jadi air tu akan turun kat funnel tu. Funnel turun air cantik. Tapi kalau you lunggukkan semua air lah, sayur ke apa ke, you campur lagi, lepas tu you tuang banyak-banyak, satu lungguk sekali kat dalam funnel atas tu, rasa-rasa dia overflow tak? Rasa-rasa dia macam melimpah keluar tak? Pasti kan? Jadi kita nak you faham bahawa body kita ni, kalau you dah puasa dekat 18 jam, lepas tu you cuma makan sekali je, dan semua you nak lungguk depan mata you, depan meja you ni, dengan nasi. Kalau you makan nasi dengan sayur, dengan ikan, dengan apa lagi lah, sebab you takut tak cukup, you lambatkan dia. Tapi soalan kedua ialah, sama ada you bagi cukup tak nutrition dia punya variety, kepelbagaian tu. Kan kita mesti ada karbohidrat, mesti ada fat, mesti ada protein, dan kalau boleh tak nak yang processed food, tak nak karbohidrat yang tak berserat. Jadi pilihan-pilihan tu you kena buat betul-betul pilihan, dan you kena makan semua pada masa tu juga. Jadi itu satu kelemahan OMAD. Saya bagi tahu terus terang. Dan ramai orang tak sedar yang dia tidak cukup variety. Itu tak kira rainbow lagi. Jadi itu satu kelemahan OMAD. Boleh buat pilihan sekarang, kelemahan dia kat situ. Kecuali kalau you jenis yang very careful, maksudnya you betul-betul ada beberapa orang panggil pinggan atau mangkuk yang kecil-kecil pilihannya, daripada buahnya, daripada sayurnya. Kan kita nak ikut DND diet, kena ada buah dulu, air dengan garamnya. Macam mana tu? Macam mana you nak tolak 2 gelas air dahulu, lepas tu nak kena bawa garam lagi, lepas tu saya suruh minum celery pula, lepas tu saya suruh minum air bali pula sekarang ni. Macam mana tu? Kat masa mana you nak main dengan air salam lagi? Itu dia isunya. Lepas tu kena ambil body weight you kali dengan 5, ada formulanya untuk masuk you punya ulam-ulam tu. Saya ingat sampai takat ulam tu dah habis dah, you tak boleh tempuh lagi dah. You punya sup sayur ke, apa lagi nak bubuh nutritional yeast ke, nak bubuh spirulina ni yang hijau-hijau, brokoli lagi kan, nak buat you punya, kadang-kadang nak letak sikit ikan ke, ataupun hari-hari treat day, hari Sabtu Ahad tu you nak makan dengan kawan, nak bubuh telur sikit ke. Telur pula kena cari telur yang organik kan, kita ikut vegan dengan totally organic veto diet tu. Jadi semua tu nak kena balance, sekurang-kurangnya you kena ada at least 10-20 jenis makanan, barulah balance. Soalan saya, boleh ke tak boleh buat? Itu soalan kedua. Nombor 3 adalah soalan selamat tak selamat. Okey, ada satu hormon ataupun satu enzim yang akan keluar kalau you makan terlalu banyak cuma sekali sehari. Saya bagi tahu, namanya PKR. Bukan parti apa-apa ni. Maksudnya dia jenis protein kinase RNA ni dalam body kita, dia macam konsep autoimmune. Tahu pernah dengar autoimmune tak? Bila kita kena COVID atau kita kena virus apa, body kita akan lawan balik badan kita. Sebab apa? Dia nak memprotect, mengawal dan menjaga keselamatan body kita. Sama juga, kita tengah cantik puasa dah semua tu, lepas tu kita lungguk makanan OMAD. Kecuali kalau you pun makan sikit juga, tu bahaya kalau you makan tak cukup kalori dan sebagainya, sebab you akan rasa kenyang cepat. Orang rasa kalau dia tak makan sampai 20 jam, dia nak makan macam 3 pinggan punya, nak balas balik. Tak boleh, you paling tinggi sepinggan juga, sebab kenyang tu tetap sekaligus. Bila signal tu sampai, PKR tadi, dia akan terkejut. Dia tengok, master dia ni tak pernah makan sekali dan banyak macam ni, maka dia akan lawan balik. Itu dia panggil, orang panggil dalam bahasa sains, dia panggil, ada nama tu yang saya nak you ingat, namanya ialah metabolisme campur dengan inflammation, jadi metaflammation. Ini nama sains terbaru. Metaflammation ni maksudnya disebabkan metabolisme makanan kita dapat inflamasi. Bahaya tak? Inflamasi tetaplah bahaya untuk badan kita. So daripada kita mendapat kesihatan, ada penyakit yang boleh datang melalui makan selungguk macam tu. Faham? Saya tak kata you tak boleh buat OMAD. Saya mengatakan boleh tak you kontrol dan ikut yang saya nasihatkan tadi. Nutrien mesti cukup. Kalau nak makan sekali pun tak apa. Pilihan mesti pelbagai. Rainbow food mesti. Air mesti cukup, buah mesti cukup. Macam mana tu? Kalau boleh silakan.
Sebab tu saya kata guarantee akan turun berat badan. You kalau takkan nak berat badan turun, kalau buat omat tak sampai sebulan, you punya wajah akan bertukar. Cun lah. Kalau untuk tujuan tu, untuk bulan pertama, lepas tu you nak patah balik untuk kesihatan you, boleh. Yang tu saya benarkan. Dan saya pun nak buat macam tu dan pernah buat eksperimen tu. Cuma kadang-kadang kalau kita patah balik tu, kita terlepas pula. Kita terlajak patah balik. Itu dia buncit balik nanti. Itu bahaya tu. Kalau buncit saja tak apa, kalau jadi sampai gemuk nanti. So, seterusnya ialah metaflammation ni you kena cuba kontrol. Boleh? Alright, so you dah faham. Seterusnya ialah kalau boleh saya rekomenkan sekarang, dengar ya, you dah tahu keuntungan omat. Tadi saya bagi dekat 20 dia punya keuntungannya, sampai diabetes, blood pressure semua kan, sampai otak pun jadi clear semua. Baguslah. Cuma kalau untuk you istiqomah dan bertahan sampaikan you tak risau disiplin lagi dah. Sebab apa? Bila you kontrol sampai 6 bulan nanti berat badan you tak mau turun lagi dah. Dah lah pula tu, kadang-kadang dia naik balik. Heran ya, kalau you dah makan kurang, kenapa nak naik balik? Kan pernah saya cerita zaman dulu, 2-3 tahun lepas saya pernah cerita, kalau you turun tak makan, body you pun ikut tak mau makan, dia slow down. Jadi bila dia slow down engine dia, maka you makan sikit pun dia simpan. Itu sebabnya chef, pernah dengar chef tak? Chef semua badan sihat-sihat tak? Chef Wan taklah besar, taklah gemuk kan. So yang lain tu, kalau you tengok badan dia orang tu, mana datangnya? You rasa dia orang makan banyak tak? Tak, dia orang rasa-rasa je. Bahkan dia orang dah bosan nak makan dia punya kek lah, dia punya steak lah, pizza, lasagna, semua dia buat sedap-sedap kan, makanan tu kan. Dia tak makan banyak pun. Tapi macam mana dia boleh besar? Siapa tahu? Sebab body metabolismenya dah turun dan mereka pun sedentary, mereka tak keluar daripada dapur. Inilah sebab utama. So kalau you pun nanti, kalau dia naik balik berat badan, you kata saya tak makan banyak pun dok, itulah jawapannya. Sebab engine you dah sejuk, maka makan tak sampai 1000 kalori pun gemuk juga. Faham? Jadi omat ni kadang-kadang jadi macam tu lah. Itu je isu dia. So boleh tak kita buat kesimpulan, dah habis cerita pada malam ni, iaitu saya nak sebelum tu, orang omat pula nak buat omat ni, you kalau dah kurus tak boleh buat. Nanti dah lah tinggal tulang, tak nampak tulang pula lagi nanti. Dan orang pregnant tak boleh buat. Sebab apa? Dia perlukan makanan untuk 2 orang kan. Lepas tu budak-budak kecil yang tengah membesar, ketumbesarannya belum lagi komplit, budak-budak muda pun yang aktif dalam sukan semua, jangan nak buat omat. Okay? Lepas tu kalau you ada medical problem yang doktor harus prihatin dan check, dan kita kena selalu berhati-hatilah supaya kita tak overdo benda-benda yang memudaratkan lagi. Maklum saja nak makan ubat kubu apa mungkin you kena ada, supaya tak ada kena gastrik, dan maklumlah ubat kan. Lepas tu supaya you boleh juga ikut omat ni, tetapi omat yang modify, boleh tak? Sebab bagi saya omat ada kebaikan banyak tadi, tapi dengan dia punya kelemahan yang walaupun nampak saya bagi 3-4 saja kelemahan, tapi kelemahan tu menakutkan. Dan saya tak nak you buat hangat-hangat tak ayam. So macam ni, kita kompromi, boleh tak? Daripada kita buat cuma 1 kali sehari, kalau berbandingkan dengan 6 kali sehari, dengan yang suka snack sampai campur tolak, naik turun, you punya minum kopi, minum kuih sikit-sikit tu kat 8-10 kali sehari, boleh tak kita buat cuma 2 kali sehari? 2 kali sehari ni saya belajar daripada konsep kita berpuasa. Excuse me. Puasa ni kan kita buka puasa sekali besar, makan semua, tu pun saya minta you buka puasa 25% dahulu dengan kurma, dengan air, agak sedikit rasa kenyang ataupun rasa puas sedikit, pergi semayang dulu, balik kita makan lagi 75%. Itu yang tepat, sekali habis. Lepas tu kita sahur. Jadi kenapa sampai ada sunnahnya kita bersahur semua ni? Kalau kita ikut cuma sains, kita jawapannya patutnya sahur tu tak bolehlah lambat sangat. Patutnya kena window tu 6 jam atau 4 jam. Berarti kita patut habis sebelum kita tidur makan. Jadi tak sesuai kan? Jadi kita digalakkan sahur sebelum subuh semua tu. Ada sebab. Jadi satu kali makan besar, satu kali makan simple ataupun yang melapik perut.
maka bila kita dapat 1,5 kali ataupun 2 kali sehari, saya rasa ini yang diet yang paling sesuai untuk kalau kita nak ikut OMAD. Kita nak ikut OMAD, tapi OMAD sahaja sudah ada kelemahan yang dah dibuat kajian membahayakan sampai jadi inflamasi pun. Ini benar. Jadi kita tambah balik dengan satu lagi waktu makan yang tidak berat. Maksudnya satu berat, satu yang tidak berat. Boleh tak? Supaya apa yang kelemahan waktu kita nak makan main food tu, kita cover dia dengan makanan sewaktu yang agak setengah berat tu. Maksudnya setengah. Sahur konsepnya apa? Air yang mustahak sekali. Lepas tu make sure kita ada buah-buahan. Bagi saya buah-buahan itu mustahak yang berserat. Kenapa? Kita tak boleh lupa kepada bakteria. So, secara kesimpulan, kita tersagaduh sama ada nak buat sekali ataupun 6 kali. Kita ambil antara 2, paling maksimum masih lagi 3 kali. Itu yang hari tak puasa lah. Kita breakfast dengan buah-buahan, dengan air yang sehat, celery dengan air bali ataupun air kosong dengan garam. Saya dah ajar dulu. Jangan lupa letak lemon sedikit, cun. Lepas tu tengah hari kita ambil yang ringan, makanan yang setengah tu, supaya kita lapik perut sikit kalau perlu. Tidak, kita dah cover pagi tadi pun cukup. Sampai petang nanti, lepas maghrib, katakan style orang Melayu makan kan, makanlah secukupnya, complete macam DND diet, ikut formula, ambil sayur, plate 1, plate 2, semua tu, biar cukup dia punya jumlah dengan warna-warni pelanginya. You will be achieving, you akan capai apa yang orang OMAD buat juga. Faham? So, pendek cerita, paling you rendah yang nak makan, paling kurang pun 1,5 kali sehari. Saya ulang, 1,5 kali sehari. Tak pernah orang fikirkan, tapi kita nak, sebab sains dah membuktikan kalau sekali saja agak bahaya. Itu saja, saudara-saudara sekalian. Malam ni saya dah habis. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya hidup anda sentiasa bahagia, akhirat syurga, dan let go, feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.